Saya kadang sepanjang saya ceramah, saya tak pernah lagi orang dah dewasa ni lah. Dulu kecil-kecil ada sebab mungkin sama muda, bahasa pun tak reti. Sepanjang saya ceramah tak ada orang pukul saya lagi. Pukul saya dah dewasa-dewasa ni tak pernah lagi. Tapi ada masa belajar tu selalu, masa belesan tak ada. Tapi baru ni kali pertama saya ceramah, budak sekolah mengamuk tengah ceramah. Dan sekolah tu sekolah jahat sikit. Saya pilih muka paling jahat, dia kata 5. Muka dia habis ganas dah. Saya pegang tangan dia, saya ajak pergi depan. Cikgu kat belakang macam ni lah. Yes, yes. Alhamdulillah ustaz pilih budak betul ni kan. Yes. Cikgu kat belakang seronok sebab geram kan. Nak pukul tak boleh. Yes, saya pun panggil budak depan. Masa saya pegang tangan dia, dia tolak saya. Kuat juga dia tolak. Mau tercampak juga rasa kan. Budak ni kan tengok balik semula. Nak tolak balik semula ke tak kan. Takkan bergaduh. Pula dia tua-tua dah tak payah. Pegang tangan sekali lagi, dek, meh. Nak tunjuk kesabaran. Dia tolak lagi. Aduh, tersilap pula pilih orang ni. Aduh, macam mana nak buat ni. Rasa dah hati dah menggelegak dah kan. Marah juga tapi aduh, tersilap pula pilih. Habis jadi contoh tak baik pula hari ni. Sekejap lagi cikgu dia pun kutuk dia. Marah dia, dia makin jadi setan. Apa nak buat. Mesti cikgu dia marah sekejap lagi ni. Tahu dah, mesti bergaduh dengan semua pandang buruk dia. Kali ketiga saya tarik, dek sekejap dek. Dia pun ikut saya ke depan. Sampai ke depan, saya suruh dia baca satu ada ayat lah. Saya suruh budak-budak tadi tulis, suruh dia baca. Bagi dia mic, dia tepis mic. Kau jangan macam-macam, aku pukul kau kan. Dia kata kat saya. Terlima. Jadi saya pun cakap dengan dia, tak apalah. Kau tak payah pakai mic lah baca. Dia baca pun dia main-main je. Melambai kawan dia, dia buat begitu. Lepas tu saya tanya, adik-beradik berapa orang? Dia kata, ustaz, adik-beradik saya 3. Awak nombor berapa? Saya yang sulung. Saya yang sulung. Bapak kau selalu marah kau kan? Yelah, kau pun jahat juga. Saya dah lepas juga buah geram tu terlepas juga sikit kan. Main kalau ni. Yelah, kau jahat, selalu kena pukul dengan bapak. Eloklah. Itulah ustaz. Tak apalah bang. Kau rindu ayah. Ish, tak ada lah. Berindu, benci ada dekat itu kan. Saya pun terus ceramah budak-budak lain. Saya cakap kat budak lain, siapa anak sulung saya tanya. Siapa tahu apa anak sulung dekat tangan? Siapa anak sulung? Nombor 1. Anak nombor 2. Anak nombor 3. Dah ramai dah. Siapa dah ada anak dah angkat tangan? Semua dah ada dah. Tak angkat tangan dah terlupa dah ada anak ke tak? Jadi tuan-tuan sekalian, siapa belum ada anak, moga Allah beri anak soleh-soleh. Allah sayang, dia beri sebab dia sayang, ditahan pun sebab dia sayang. Tiba-tiba apa jadi kat budak tadi? Saya cakap kat budak-budak lain, saya ada anak sulung, masa anak saya 4 orang, Airis Safiah nama dia. Masa saya dapat mula-mula, saya rasa sangat happy. Tuan-tuan ayah kan, kita boleh ingatkan tarikh lahir anak sulung. Siapa tak ingat tarikh lahir anak sulung dia? Mesti ingat kan? Nombor 1, nombor 2 ingat. Nombor 3, nombor 4 dah lupa dah. Nombor 5, nombor 6 terus tak tahu. Tak perasan bila bersalin kan? Nombor 8, 9, 10 terus tak tahu dah. Tak ingat dah. Semua tak ingat dah. Terlupa anak dah. Yang semua dah tak ingat langsung. Itu tak usah tanyalah apa-apa. Yang nombor 1 ingat. Ayah masa anak nombor 1 semua dia hafal. Daripada lahir semua dia hafal. Saya pun begitu jugalah. Jadi sayang anak tu. Saya sayang dia. Happy. Dia makin besar. Tapi bila dia makin besar, kita selalu marah dia. Betul tak? Bila anak tu besar, kita nak dia cepat besar. Kakak, umur berapa? Takkan nak suruh semayang lagi? Berapa umur awak? Kan dah 8 tahun. Takkan ayah nak suruh lagi? Buat penat je hantar sekolah agama. Bapak dia pun kan. Terus mak pula. Hari-hari, kakak, tengok adik. Tak payah sibuk. Mak bapak nak main pun kan. Tengok adik tu. Takkan tak ada orang jaga adik. Masuk bilik. Bawa masuk bilik dah dengar bunyi menangis. Sabar je. Makin kuat menangis. Bapak mengamuk masuk bilik kan. Tengok kakak tengah nak pijak adik pula. Sebenarnya pada tadi adik dia, kakak dia kena tumbuk dengan adik dia, mana tahu kan. Kita tak tahu sebenarnya apa terjadi. Tumbuk kakak dia. Sabar ni kalau bapak masuk teruk kena. Dia tahu mesti dia kena punya lah. Sabarlah sekali dia dah geram nak pijak adik dia. Time tu pula kita masuk, dia kena pijak. Dah lah 5 kali kena tumbuk, campur pijak bapak dia. Mak masuk mengamuk. 6, 7 semua marah dia. Dia pun rasa sedih. Jadi saya kata, saya pun kadang-kadang begitu. Kakak, abang, tengoklah adik. Kakak, abang buat susu kan. Kakak, abang. Lepas tu bila saya kadang-kadang bila pergi jauh-jauh, saya selalu mimpi anak sulung saya. Rindu mungkin agaknya, teringat-ingat. Jadi bila teringat-ingat anak sulung, anak nombor 2, saya pun bila saya balik berdakwah mana-mana, sampai ke rumah saya teringin nak peluk dia dulu sebab berdosa banyak dengan dia. Dia masuk rumah, saya nak peluk dia. Bila saya nak peluk kakak yang sulung tu, nombor 2, saya tengok dia dah besar sikit. Saya tengok anak nombor 3, nombor 4 akan berlari kat saya. Dia nombor 3, nombor 4 lagi berebut. Dia berlawan dulu, lari peluk kepala saya. Peluk, cium-cium saya. Jadi nombor 1, nombor 2 ni terpaksa berundur. Nombor 1 selalu yang perempuan. Jadi dia sandar kat dinding. Saya hari-hari jumpa orang. Saya tengok muka anak saya tahu dia sangat sedih. Dia sangat sedih. Takdir Allah saya 3 kali pula bagi ceramah kat sekolah. 3-3 tuan bapak dia penceramah terkenal. Kan? Jadi bila saya tengok muka dia, saya tengok muka anak dia sedih. Muka dia lain. Muka dia nampak macam sedih macam tu, macam suram macam tu. Bapak dia jarang ada kat rumah. Jadi saya tengok, saya tahu. Saya jadi macam pergi berjumpa budak tu, saya bagi dia semangat. Saya tengok anak-anak penceramah ni, saya tengok anak saya sendiri.
Jadi apa jadi? Saya pun nampak dia sana kat tepi. Anak yang lelaki lagi lah, terus dia hilang terus. Tak ke mana-mana masuk bilik dah. Tu pun yang lelaki pula hilang. Jadi bila dah malam, saya rindu anak saya pergi peluk dia. Bila saya peluk anak sulung saya, masa tidur, saya peluk dia. Dia mesti akan peluk saya semula, dia nangis. Dia peluk saya, dia nangis. Karena saya terbangkan dia, dia nangis. Ayah, kakak dah besar, terbang apa lagi kan? Saya terbangkan dia, dia nangis. Anak nombor 2 begitu. Saya pergi kat anak nombor 2, pergi kat seperti ni, rindu kat ayah. Tak ayah. Rindu sikit kan. Saya pun peluk dia. Dia macam tu kan anak lelaki. Saya peluk lama sikit. Dia tengok anak lelaki saya pun nangis. Saya tahu anak saya rindu saya. Saya lagi juta-juta kali lagi rindukan dia. Saya pusing kat sebelah, budak yang lelaki tadi tu dah nangis-nangis kat sebelah. Budak itu 5 muka jahat tadi dah nangis. Tahu tak apa dia? Habis saya ceramah, sepanjang ceramah tu dia nangis. Semua kawan-kawan dia, ketua dia dah nangis. Semua kumpulan jahat dia dah nangis dah. Bos dia nangis, dia mesti nangis sekali. Dia orang tak boleh tahan lah. Kalau bos menangis, kita pun nangis je lah. Dia orang pun nangis semua. Saya tengok muka jahat semua nangis. Yang geng-geng budak kecil-kecil tak nangis lagi. Yang geng-geng besar-besar jahat ni semua nangis. Dia ikut pula nangis sebab bos dia dah nangis. Ketua dia dah nangis. Lepas tu saya balik, saya masuk kereta kan. Nak gerak kereta, dia kejar kereta, dia ketuk pintu kereta, dia tarik pintu kereta, dia masuk kereta, dia peluk saya masa petang tu. Dia masuk, dia peluk saya kuat-kuat. Dia kata, Ustaz, saya rindu ayah saya. Ustaz, saya rindu ayah saya. Daripada kecil dia pukul saya, dia marah saya. Bila saya besar, saya pula pukul dia. Saya bencikan dia. Ustaz, sebenarnya saya sayang ayah saya. Dia cakap, saya benci ayah saya benci. Kau rindu ayah kau? Ustaz, saya rindu ayah saya. Tahu tak apa dia? Kita yang dah tua-tua ni pun rindu kasih sayang mak ayah kita. Kasih sayang mak ayah ialah anugerah daripada Allah. Ini kan pula anak kita yang kecil-kecil. Sebab tu tuan-puan, jangan pernah kurangkan kasih sayang untuk mereka. Tuan-puan nak rotan-rotan lah. Tuan-puan didik macam mana, tuan-puan punya masing-masing punya pelajaran. Tapi satu perkara jangan pernah lupa dalam mendidik mereka ialah kasih sayang pada mereka. Selalu peluk anak-anak, peluk mereka kuat-kuat. Peluk dengan rasa kesayang. Saya jumpa budak ni, saya peluk sebab sampai bukan dekat situ, depan kelab. Budak depan kelab pukul 3 pagi mabuk. Lepas tu mabuk pun boleh macam tu juga. 3 pagi keluar kelab. Tak pernah lagi orang keluar kelab tu maki saya, tak pernah lagi. Paling-paling dicabut lagi je. Maki tak pernah. Datang berdua, kadang saya pakai macam ni, kadang pakai t-shirt sikit sebab saya segan tunggu depan kelab tu pakai jubah macam kalau berdua, kalau ramai sedap sikit, lain kekuatan. Kalau berdua rasa macam apa? Tempat lain saya tak pernah segan pakai jubah. Kat mana-mana dalam dunia, pergilah mana tak segan pakai jubah. Tapi depan kelab segan sikit kan. Sebab ramai sangat orang, lepas tu laki perempuan terjerit pula kan, tengah tembak mabuk tu. Jadi kita dua orang pakai jubah. Dia nampak kita semua pandang cabut lagi kan. Jadi saya kadang pakai jubah, kadang tak. Ikutlah pakaian saya. Bila saya turun, saya tengok muka paling jahat. Depan kelab, cari muka paling jahat sekali. Cari muka yang paling jahat. Selalu dia paling rindukan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Budak jahat, saya jumpa dia 8 orang, badan tertatu, jerit-jerit. Kawan dia 3 orang menjerit-jerit. Menjerit-jerit. Tu saya kata, "Dek, Allah sayang." "Taklah Ustaz, kami jahat. Tuhan apa? Tuhan benci kami," dia kata. "Tuhan tak sayang kami." "Tak, Allah sayang." "Tak adalah Ustaz, kami minum arak, main judi, bagi mak makan, share perempuan, lembu motor. Mana Tuhan sayang kami?" "Tak, Allah sayang." "Mana pula Ustaz, bukan setiap arak tu 40 hari Tuhan tak terima?" Dia ceramah saya, bukan saya ceramah dia. Dia ceramah saya. Selalu depan kelab macam tu. Dia orang kalau cakap lagi tinggi ilmu daripada kita, tak payah nak ilmu tinggi-tinggi sangat. Dia orang lagi tinggi. Lepas tu 40 hari Tuhan tak terima. "Betul ke dek?" Saya pula tanya dia kan. "Betul Ustaz." Dia kata, abang tak ni Allah terima. Yang penting kita bertaubat pada dia. Kalau kita taubat, Allah terima. Tak payah tunggu 40 hari. Kalau taubat betul-betul, Allah terima. Ni kalau tak taubat 100 hari pun tak cukup, cakap kat dia kan. Lepas tu dia orang kata, saya, "Bolehkah Allah maafkan kami?" "Boleh ni, Allah sayang." Orang jahat ni kali cakap Allah sayang, dia lepas tu dia sedih. Lepas tu dia cakap-cakap, "Ustaz nanti balik kami nak sembahyang subuh lah. Macam mana Allah nak maafkan kami? Engkau risau sangat kan nak dimaafkan? Mai ikut Ustaz cakap-cakap. Engkau ikut aku cakap ramai." Dia pun ikut cakap ramai-ramai. "Ya Allah, saya minta ampun ramai-ramai. Sungguh-sungguh daripada hati. Saya bertaubat." Saya suruh dia ikut tu, sungguh-sungguh daripada hati. "Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat." Tiba-tiba dalam ramai tu ada yang nangis, 2 orang nangis. Seorang tu peluk saya. Yang ketua juga selalu paling kuat nangis. So, dia paling jahat. Dia peluk saya, dia nangis. Nangis kat bahu saya. Badan ketul-ketul ni, betul tatu badan. Peluk saya nangis. Lepas tu saya ceramah kat Kelang. 88 tu datang dengan saya ceramah. Saya mesej dia orang, jemputlah datang. Dia orang datang semua sekali. Dengan duduk depan sekali. Dengan saya ceramah. Habis ceramah, dia orang duduk makan saya. Lepas makan, saya kata, "Malam ni ikut saya pergi kelab Astagfirullah, berdosa Ustaz, neraka semua tempat tu." "Ya Allah Ustaz, jangan pergi kelab pula dah kan." "Taklah, bukan masuk kelab. Depan kelab je kita dakwah. Dalam kelab tak boleh dakwah dah. Dalam kelab dakwah macam mana bunyi bising tu? Pecah telinga kita semua sekali, kat luar je." Lepas tu, habis duduk tu, saya cakap,
Saya kata esok subuh hantar gambar. Saya budak-budak jahat ni, saya suruh subuh hantar gambar. Tanda kita dah mula dekat dengan Allah. Subuh bangun ke tak? Pergi masjid ke tak? Subuh tu bukti dia. Macam ni ceramah kan, tuan-puan datang subuh, cemerlang kan ni. Lepas tu sembahyang subuh, dia pun mulalah. Apa jadi? Saya pun esok subuh saya tunggu gambar. Sekali saya tengah dakwah depan kelab pukul 3, dia hantar gambar kat saya pukul 3 pagi. Awal hantar gambar belum subuh lagi. Dia kata dia sembahyang dengan isteri dia berdua. Allahu Akbar, selfie satu kan. Isteri kat belakang. Berubah. Tuan-puan, saya cerita macam ni saya nak beritahu. Hari-hari manusia kat luar sana rindu untuk dibimbing, dipimpin. Orang semua baik-baik kat dunia ni. Tapi kita tak sempat nak jumpa mereka cakap agama. Kita tak beri nasihat kepada mereka. Kita tak beri waktu untuk berjumpa dengan umat ni dengan rasa sayang. Sebab tu ulama pentingkan setiap hari kita semua beri masa walaupun sekejap. Jumpa manusia tepi jalan, kat mana-mana. Jumpa. Orang rindu.